Video kali ini kita akan mempelajari berkenaan dengan kepentingan pengurusan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Hai semua, bertemu lagi bersama dengan Cikgu di dalam video PDPR Geografi tingkatan 5. Pada video kali ini, seperti yang Cikgu katakan tadi, kita akan mempelajari berkenaan dengan topik kepentingan pengurusan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Di mana pada video kali ini, kita akan mempelajari 4 kepentingan pengurusan sumber tenaga terhadap alam sekitar, di mana kalau kita lihat, ini adalah kepentingan-kepentingan yang kita akan sentuhkan nanti, yaitu yang pertama, mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Yang kedua, mengekalkan keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, menjamin bekalan sumber tenaga berterusan. Dan yang keempat nanti kita akan lihat ialah mengurangkan kesan perubahan iklim. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan pengurusan sumber tenaga yang pertama, iaitu mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Jadi, pengurusan sumber yang berkesan di sini boleh mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Apa pula yang dimaksudkan dengan flora dan fauna? Flora di sini merujuk kepada tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan, iaitu tumbuh-tumbuhan liar. Dan fauna pula dimaksudkan ialah haiwan liar yang terdapat di kawasan hutan tersebut. Pelombongan secara giat dan intensif seperti pelombongan arang batu dan uranium seperti yang terdapat di dalam gambar raja di sebelah ini boleh memusnahkan hutan dalam skala yang besar. Jadi, oleh itu, kawalan terhadap aktiviti pelombongan melalui penguatkuasaan undang-undang terutamanya boleh mengurangkan kesan terhadap persekitaran fizikal di kawasan lombong tersebut. Jadi kalau kita urus aktiviti penerokaan sumber ini secara berterusan, dia tidak akan menjadi seperti yang terdapat di dalam gambar ini. Malah dia akan menjadi lebih berwarna hijau, iaitu lebih banyak flora dan fauna dapat dikekalkan. Kita lihat pula kepentingan yang kedua. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan pengurusan sumber tenaga yang kedua, iaitu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Sebelum kita lihat lebih lanjut berkenaan dengan kepentingan mengekalkan keseimbangan ekosistem ini, kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan ekosistem. Ekosistem. Jadi, ekosistem merujuk kepada proses saling bergantung atau saling berinteraksi di antara dua benda. Jadi dua benda yang cikgu maksudkan di sini ialah yang pertama ialah benda hidup yang dipanggil sebagai biotik dan benda yang kedua ialah benda bukan hidup yang dipanggil sebagai abiotik. Jadi interaksi dan saling bergantung di antara dua benda ini kita boleh gambarkan di dalam gambar rajah yang seterusnya, yaitu ekosistem ini boleh terbentuk daripada siratan makanan atau rantai makanan hasil daripada interaksi di antara dua ataupun lebih organisme biologi. Jadi berdasarkan gambar raja ini, kita boleh lihat ini adalah bentuk satu ekosistem daratan, di mana di dalam ekosistem daratan itu terbentuk daripada pelbagai rantai makanan di dalam ekosistem tersebut. Jadi pelbagai rantai makanan ini akan membentuk satu siratan makanan. Jadi pengurusan sumber tenaga ini boleh membantu kita untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Ini kerana penerokaan sumber tenaga juga boleh menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem darat dan ekosistem akuatik akan berlaku. Contohnya, aktiviti pelombongan akan menyebabkan pencemaran air dan akan menyebabkan perubahan ekosistem sama ada biotik ataupun abiotik di kawasan tersebut. Jadi melalui pengurusan sumber tenaga cekap dan terancang ini, seperti kita gunakan tenaga alternatif, boleh membantu kita menyelesaikan masalah ketidakseimbangan ekosistem. Kepentingan pengurusan sumber tenaga yang ketiga pula ialah menjamin bekalan sumber berterusan. Jadi penggunaan sumber tenaga yang sistematik ini dapat memastikan bekalan sumber yang berterusan bagi keperluan tenaga di sesebuah negara. Yang paling penting sekali, amalan penjimatan dan pengawalan sumber tenaga ini dapat memastikan bekalan boleh dijana secara berterusan. Penggunaan tenaga boleh baru seperti yang terdapat di dalam gambar ini juga boleh dilihat sebagai satu alternatif kepada penjanaan tenaga pada masa akan datang, di mana tenaga-tenaga yang terdapat di dalam gambar ini boleh dibaharui ataupun tidak akan habis buat selama-lamanya. Kepentingan pengurusan sumber tenaga yang keempat pula ialah mengurangkan kesan perubahan iklim. Jadi penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui
seperti bahan api fosil ini telah meningkatkan gas-gas rumah hijau yang telah memberi kesan kepada perubahan iklim. Jadi pembebasan gas-gas seperti contohnya sulfur dioksida, karbon monoksida dan juga karbon dioksida ini telah menyebabkan perubahan iklim berlaku. Sebabnya ialah sebab gas-gas tersebut merupakan gas-gas rumah hijau. Namun melalui penggunaan sumber yang boleh baharu, kesan terhadap perubahan iklim ini dapat dikurangkan kerana tenaga ini lebih mesra alam, kerana tenaga ini tidak melibatkan pembebasan gas-gas rumah hijau seperti yang cikgu sebutkan tadi. Jadi itulah tadi pembelajaran berkenaan dengan topik kepentingan pengurusan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Kita ulang balik apa yang kita pelajari tadi. Kepentingan yang pertama tadi ialah mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Yang kedua pula ialah mengekalkan keseimbangan ekosistem. Yang ketiga menjamin bekalan sumber berterusan. Dan yang keempat tadi mengurangkan kesan perubahan iklim. Jadi jangan lupa catatkan nota-nota yang cikgu telah berikan tadi. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Cikgu Elvin di sini signing out.